Assalamualaikum bang. Saya ada online kelas bang. Ah, okey. Pukul 3 ni bang. Okey. Uh, Dania. Ya, cikgu. Dania faham ke cikgu ada tadi yang not together tu? Boleh lah. Boleh kan? Yang kalau dia macam ni? Saya suka yang cara berisiko sikit sebab macam very careful lah. Maksudnya you kena very careful kan? Cuma macam tu lah saya cakap sebab yang kita buat yang cara risiko tu, nasib baik garisan tempat duduk tu ada 6. Kalau lah garisan tu ada let's say 10, jadi dia lebih banyak tu ada punya ni. Tapi tak ada masalah. Kalau kita dalam exam awak nampak, ada orang dia memang dia nampak kan, macam cikgu nampak benda tu jadi banyak sangat. Tapi kalau ada orang memang dia nampak benda tu, dan by all means boleh diteruskan lah kan. Tapi nak bagi tahu awak dalam maths kan, dia ada cara yang kaedah tolak tau. Maksudnya kalau kata nak kira kaedah not together tu susah, lebih baik buat together, lepas tu tolak. Lepas ni kita akan tengok ada banyak lagi kaedah macam tu sebelum ni, selepas ni insyaAllah. Tapi yang the good thing is that awak faham lah. Adlin faham tadi Adlin yang not together tu Adlin? Faham. Okey. Maksudnya yang paling penting adalah menggunakan kaedah tolak tu, dia menyenangkan kita kan, dia memudahkan kita. Tolak jadi senang. Betul. Tapi cikgu nak beritahu bukannya setiap masa tolak kaedah tolak tu senang tau. Kadang-kadang kalaulah nak jadi cerita, kalau not together tu lagi senang, lebih baik kita buat terus not together kan, tak payah tolak. Tapi dia ada time yang memang cikgu rasa most of the time cikgu bincang soalan, memang kaedah tolak tu yang sebenarnya yang paling senang lah. So kita ada boleh kita tak payah membazirkan masa kan. Kalau yang buat yang kaedah pertama yang cikgu tunjuk tu, saya rasa saya akan careless. Especially yang bila ada benda yang sama tu kan. Benda sama. Cuma cikgu cakap dengan Dania tadi, macam tadi kita buat soalan tu, soalan puteri tu, sebab ada 6 perkataan tau. What if kalau dia ada 10 perkataan, so dia lagi banyak tau. Combination tu lagi banyak. Ke kanan kiri ada yang ni aku dah buat ke belum? Ni nak dah tak buat lagi ke apa kan. Jadi dia memberikan kita confuse. Sedangkan soalan tu katalah markah dia 3 je kan. Jadi takut kita struggle tu banyak sangat. Yang lain mana Cikgu ingat maybe kalau kita lepas ni kan, maybe hari Jumaat kelas kita pukul yang 11 pagi tu kita buat online class, and then pukul 2 tu kita buat latihan ke kan. Awak submit kat cikgu latihan ke, maybe lebih baik macam tu lah. Sebab ni takut dah jumpa pagi tu, jumpa lagi kan. Kita tak ramai ni. Cikgu, lepas ni cikgu nak buat lagi ke yang not together tu? Nanti kita tengok ada tak soalan not together tu lagi sekali. Sebab lepas ni cikgu nak bincang soalan trial 2019. Jadi kalau ada bagus juga tu, cikgu tengok ada tak. Nanti awak biasakan macam ni tau Daniel. Cikgu rasa dalam handout yang cikgu bagi dekat Padlet tu, ada satu lagi soalan yang not together. Nanti awak boleh tengok. Boleh tengok ada tak yang awak boleh apply lagi sekali. Sebelah cikgu start dengan bacaan doa dulu. Sebentar tunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai ni je ada. Ada 6 orang je kan? Tak apalah. Nanti Hakim, waktu nak cikgu Hakim, dekat grup WhatsApp tu, tolong letakkan attendance Hakim. Boleh ke Hakim? Hakim dah hilang lah. Hakim nama je. Siapa yang boleh tolong cikgu dekat grup WhatsApp tu, tolong letakkan. Boleh cikgu. Boleh? Okay, thank you. Okay. Suara cikgu lag ke?
Tak. Cikgu. Saya kot. Okey. Selalu rumah cikgu pukul 2 onwards memang connection teruk sikit. Okay, but never mind. So cikgu terus sambung tadi sebab cikgu cakap kita nak buat yang sambung tadi. Okey, good. Wait a minute. So tadi punya lesson kita tengok. Okey. Handouts ni yang cikgu tunjuk sekarang ni masih lagi permutation Kita masih lagi dekat permutation. Cuma ini adalah soalan-soalan SPM yang tahun lepas. Trial SPM. Bukan SPM sebenar tau. Trial SPM. Maksudnya kita nak tengok macam mana soalan negeri-negeri setup. Okay. So handouts yang cikgu buat ni, yang cikgu tunjuk ni, dia ada di Padlet. Nanti awak boleh download kat Padlet. Sebab ada kelas yang cikgu mengajar, pelajar suka download. Bila dia download tu dia rasa senang. Dia nampak kertas depan mata dia. Sekejap, dia orang masuk. Anik Rizwan. Okay. Kita proceed Now, cikgu baca soalan untuk awak. Dia kata dekat sini, Luqman wants to build a password. Kita dah pernah buat soalan password ni tau sebelum ni. Soalan password. Luqman hendak membina password untuk computer game. Okay, so dia kata the password must contain 4 digits without repetition. So dia kata syarat untuk dia nak buat password ni, password tu mesti ada 4 nombor dan make sure tiada pengulangan berlaku. Dia dah bagi tahu awal dah. Dia tak boleh ada sebarang pengulangan. Okay, so dia kata macam biasa dah soalan dia kata. Soalan A kata how many, ada berapa banyak different password. Ada berapa banyak password yang boleh dia buat dengan syarat tadi dia kata dengan syarat tidak boleh di-repeat. Maksudnya kalau kalau tekan dekat ATM pin tu, ingat tak kita pernah buat soalan yang ATM number tu kan? Yang ATM number tu dia boleh repeat. Sebab kalau kita dah tekan password kita nombor 2, lepas tu kita boleh tekan lagi nombor 2. Tapi kali ni soalan yang computer game ni, dia kata kalau dah guna satu nombor, you tak boleh guna lagi nombor tu. Okay, so dia kata without repetition. So dia kata ada berapa banyak password boleh buat. Guys, ada cadangan tak untuk soalan ni? Macam mana nak buat soalan ni? Dengan 9, 8, 7. Betul. Awak cakap 9 sebab ada 9 nombor ke? Bukan, sorry. Sebab kalau nak start dengan 10 pun boleh kan? 10 pun boleh sebab kosong ada kan? Macam yang ATM tu lah. ATM ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni button, maksudnya button dekat pin ATM tu kan. Selalu kosong ni kat sini selalunya. If I'm not mistaken, kosong dekat sini. So kalau kita kira semua digit yang dekat sini, dia ada 10 digit. Tapi kalau awak perasan, ini soalan ni bukan cakap pasal ATM. Soalan ni kata pasal dia dah ada nombor tu siap-siap. Nombor yang diberi adalah nombor 1, nombor 4, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 2. Kalau perasan ada nombor-nombor yang tak ada. Antaranya nombor apa nombor tak ada? 0 tak ada, 2 tak ada, 6 tak ada, 8 tak ada, 9 tak ada. So ada huruf-huruf yang tak ada tau. 0, 6, 8, 9 kan? Ada 4 nombor tak ada. So macam kalau awak pergi dekat komputer, button 0, 6, 8, 9 tu dah rosak, dah tercabut. So ini je button yang ada. Okay, so tak boleh guna macam yang ATM hari tu. Kita kena guna apa yang dia bagi. So dalam kes ni, awak tak boleh buat macam itu. So kita nak buat macam mana guys, masa exam. Ingat cikgu dah kata, soalan kalau senang ke susah ke, you must always start dengan buat tempat kosong. Sentiasa buat tempat kosong. Cikgu zaman sekolah dulu, cikgu faham ke, cikgu tak faham ke, you always start dengan dashes ni. Okay, so sekarang ni nombor dia bagi ada 6 kan. So cikgu pun buat 6 tempat kosong kan. Macam tu ke? 6 Okay, kalau kita perasan soalan tadi, dia ada mention tak berapa pin number yang dia nak buat sebenarnya? Berapa digit? 4. 4. Jadi sebenarnya kalau cikgu buat 6 ni salah tau. Kan? Kalau buat 6 tempat kosong, ini bermaksud nak buat 6 digit password. Maksudnya kalau tekan password dekat komputer tu, awak akan dengar bunyi keyboard kita tu ditekan sebanyak 6 kali. Okay, so tak boleh buat 6 betul tak? So sepatutnya kita buat berapa? Kita 4. Tu ada bunyi baldi dekat dapur ke tu. Sepatutnya 4 je. Okay, hanya buat 4 sebab dia kata dekat sini 4 digits.
Ada, maksudnya boleh tekan 4 kali je lah, 4 digit ni maksudnya. Macam kalau cikgu ingat password cikgu kalau nak key in markah exam, dia suruh masukkan 4 digit password je. Yang online tu kan, awak check result online tu, dia kata enter your 4 digit password. So cikgu boleh tekan 4 nombor je. So janganlah letak dash sampai 6. Walaupun dalam soalan tu bagi kita sampai 6 nombor, tetapi kita hanya perlu buat dash ni 4 sahaja. Clear guys? Boleh Clear. Okay, very good. So sekarang ni tengok guys, tempat pertama ni apakah nombor-nombor yang boleh letak? Dia tak bagi syarat kan, dia tak kata nombor tu kena together lah, kena odd number lah, even number lah. So senang je ni. 7. Ada berapa nombor? Kita ada 6. Kita ada 6. So let's start with 6. Senang je. Let's start with 6. Okay, lepas tu dia kata cikgu cakap macam mana sebelum ni? Nak pergi ke petak sebelum tu, selepasnya kita mesti assume satu nombor dah dipilih kan. So katalah cikgu pilih nombor 3. Okay, let's say kita letak nombor 3 dekat depan. Jadi sekarang nombor 3 dah tak ada kat sini sebab awak dah letak dia dekat depan. Betul tak? Okay, so cikgu akan imagine berapa nombor seterusnya ada kat sini. 5. 5, very good. Okay, kalau kita nampak pattern dia, kita akan tahu dah lepas 5 ni mesti 4. Lepas 4 ni mesti 3. Awak nampak tak? Kita punya pattern kali ni dia tak habis sampai ke 1. Selalu kalau kita buat kan ada macam 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan. Kali ni dia tak habis sampai 1. Tahu tak kenapa tak habis sampai 1? 4 digit. 4 digit je. Sebab 4 digit. Ada orang kata sebab ada 4 tempat sahaja. So in this case, cikgu membayangkan nanti kemungkinan ada nombor yang tidak ditekan. Faham tak? Ada nombor yang tak dapat peluang untuk ditekan. Sebab kita cuma bagi 4 digit number sahaja. Kalau kata keypad tu disentuh kan, kemungkinan ada keypad yang tidak disentuh kalau you buat password ni. Sebab dia tak habis sampai 1 kan. Tempat pun ada 4 sahaja. So, nombor-nombor ni kita akan multiply. Okay. In exam guys, kalau awak tak nak buat dash, awak boleh juga buat yang kerja tu macam ni je. 6 kali 5 kali 4 kali 3. Buat macam tu je. Dah memadai dah buat jalan kerja macam ni. Okay tak? Kalau rasa malu nak buat dash ni kan, macam kindergarten, so awak buat 6, 5, 4, 3 ni pun dah memadai. Okay, cikgu tanya awak, sebelum ni kita pernah tak buat kaedah yang macam guna factorial tu? Sebab factorial tu macam laju sikit kan? Kan sebelum ni kalau start dengan 6, kita akan letak 6 factorial. Ingat tak? Pernah. Boleh tak dalam kerja ni kita buat 6 factorial instead of buat 6, 5, 4, 3? Tak, sebab tak ada 2, 1 kan? Yes, sebab dia tak habis sampai nombor 1. Maka tak bolehlah kita guna 6 factorial. Okay, ingat ya guys. Tak boleh tulis 6 factorial sebab pattern factorial, kalau dia kali, dia mesti kali sampai nombor last tu mesti sampai nombor 1. Macam tu. Itu kalau 6 factorial. 6 factorial ni pattern dia mesti sampai 1. Tak kisahlah apa-apa nombor pun. Ujung dia mesti habis dengan 1. Kalau 100 factorial, maksudnya 100 tu dia kali sampai last kali nombor 1. Itu maksud 1 factorial. Okay. Now, hari ni cikgu nak tunjuk kat awak, ada satu lagi button dekat calculator tau. Okay, yang boleh membantu kita untuk jawab soalan permutation ni. Kalau awak tengok dekat bahagian kali, ada tak button kali tu? Kali dengan bahagi kan dekat calculator. Awak ada calculator kan? Kali dengan bahagi. Dia ada tulis NCR dengan NPR tau. Yang ni tulis NPR, yang ni tulis NCR. Yang ada calculator boleh tengok. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Ada, very good. Okay, so hari ni cikgu nak tunjuk awak yang NPR ni, huruf P ni sebenarnya adalah maksudnya permutation guys. Yang ni, yang kali ni ada NPR. NPR ni maksudnya button untuk selesaikan permutation. Cuma cikgu tak ajar di Setiabudi menggunakan NPR. That's the reason. Kenapa cikgu tak ajar guna NPR pakai calculator ni? Sebab nanti bila kita masuk topik selepas ni, nama dia combination tau. Nama dia adalah combination. So combination nanti baru cikgu akan guna yang button yang kawan dia satu lagi ni.
Okay, so what happened was, tahun-tahun dulu-dulu cikgu ajar, masa exam student akan confuse. Okay, dia akan cakap, cikgu, saya nak kena tekan NCR ke NPR masa exam, kaedah mana saya nak guna sebab dua-dua subtopik ni dia dah guna calculator, jadi masa exam dia confuse. Okay, nak tekan NPR ke nak tekan NCR. So, sejak pada tahun tu, cikgu decide, cikgu kata better masa exam, cikgu cuma ajar combination saja guna calculator, yang permutation ni cikgu ajar gunakan kaedah dash 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 ni. Okay, so tapi hari ni cikgu nak tunjuk jugalah, cikgu nak cerita kat awak juga, macam mana nak menggunakan button NPR tu. Ada orang baru masuk macam mana nak guna button NPR dekat calculator, just in case kalau awak tanya cikgu, sebab mungkin dekat tuition ke awak belajar lain kan. Okay, tengok ni guys, ini cara nak guna permutation kalau dekat calculator tu So tadi sebelum ni kita belajar juga kalau cara laju nak buat 6 factorial pun boleh kan. Tapi 6 factorial ni kalau macam kita buat soalan A ni kan dia tak habis sampai 1, jadi tak boleh tekan 6 factorial kan. So kalau keluar kes macam ni, you nak tekan guna calculator, dia ada cara laju. Okay, cara dia macam ni, awak tengok kan tadi masa kita buat yang 6, 5, 4, 3 ni, 6, 5, 4, 3 ni kan, kita letak 6 sebab apa? Sebab kita ada 6 different number, betul tak? Dia bagi kita 6 nombor-nombor berbeza. Jadi cikgu pun tekan dekat calculator 6. Ni cara laju ni guys. Okay? Tapi cikgu tunjuk sekali je sebab nak bagi awak faham konsep ilmu. Okay? Kita buat macam ni. So sekarang ni, kalau tekan calculator, awak kena tekan shift. Cuba tekan shift, lepas tu tekan kali. Nanti awak tengok calculator awak akan keluar huruf P. Awak akan notice calculator akan keluar huruf P. Dapat tak? Dapat kan? Okey. Cuma seterusnya kalau awak tengok calculator tu, dia tulis NPR. Maksudnya N maksudnya kena ada satu nombor di depan P, R maksudnya ada satu lagi nombor di belakang P ni, selepas dia ni. So awak kena letak satu lagi nombor kat sini. Nombor selepas ni adalah berapa banyak tempat yang awak letak tadi. Maksudnya how many dash awak letak? Awak letak cikgu, saya letak ada 4 dash. So bila letak 4 kena tulis 6P4. Maksudnya apa? Ada 6 nombor tapi kita cuma susun sebanyak 4. Awak dapat tak apa jawapan dia? Apa dapat jawapan dia? 360. 360. Very good. Maksudnya kalau kita kira secara manual tadi, 6 kali 5 kali 4 kali 3 dapat 360 juga. Okey. So kalau guna kaedah kaedah express dekat calculator ni pun dapat juga 360. Nampak tak? Cuma kalau guna 6 factorial tak dapat 360 guys. 6 factorial tak boleh sebab 6 factorial ni dia mesti kali sampai nombor 1. Tadi Daniel dah cakap kan. Pattern dia mesti kali sampai 1. So tak boleh guna 6 factorial. Tapi kalau guna yang 6P4 ni kita dapat 360. Macam mana kalau cikgu ada 6 nombor kan? Cikgu ada 6 nombor dan cikgu nak susun 6 nombor semua sekali cikgu nak susun. Apakah cara dia? Cara senang nak tekan calculator. You ada 6 nombor, you nak susun ke 6 nombor tu. Macam mana cara nak kira secara laju dekat calculator? Maksudnya you nak buat 6 digit. Nak susun ke 6 nombor. 6 yang koma tu. Question mark itu tanda seru. 6. Lepas tu? Tanda seru tu. Tanda seru kan? 6 factorial lah. 6 factorial. Okey, 6 factorial boleh. Satu lagi cara kalau nak buat 6 factorial ni betul Satu lagi cara adalah awak boleh juga buat 6P6. Faham tak 6P6? Ada 6 nombor, tempat kosong pun ada 6. So 6 permutation 6. Nampak tak? Ini kalau dia kata 6 digit number. Boleh faham Okey, tadi kenapa 6P4? Kenapa tadi 6P4? Sebab ada 4 tempat kosong. So, kita boleh guna button permutation ni. Just in case. Awal rasa soalan ni macam saya rasa saya nak guna button kat calculator lah. Okay. Cuma cikgu share dengan awak. Okay. This is what happens. Sebab cikgu dah jumpa ramai student yang boleh buat dan tak boleh buat topik ni. Selalunya pelajar yang tulis, yang tekan pakai calculator ni, nanti bila dia buat revision kan guys, dia akan tanya balik diri dia tahu. Kenapa aku buat 6P6 ni Dia sebab compare dengan kalau kita buat dash tempat kosong ni,
kita akan lebih nampak kenapa kita buat 6, 5, 4, 3. Kita faham kenapa kita buat sampai 3. Kenapa tak habis 1 kan? Tapi macam orang yang buat 6P6 ni, bila dia buat revision, dia akan stuck kan. Dia akan cakap, kenapa aku buat 6P6 Apa maksud 6P6 Kan? Compared tu orang yang buat jalan kerja, dia buat tempat kosong macam ni. 6 kali 5 kali 4 kali 3. This is even better. Okay, so cikgu nampak topik ni senang. So cikgu tak nak bagi nampak dia kompleks. So let's look at soalan B. Soalan B ni cikgu buat dengan 5F hari tu. Agak lama juga ambil masa. Soalan ni macam macam ya. Dalam exam kita tulis 6PR equals tu boleh ke? Boleh. Maksudnya yang dalam exam kan, awak tunjuk je dalam pemeriksa, awak tulis 6. Awak tekan kalkulator P kan. Cuma P tu kat kalkulator dia buat besar tau. So kita masa exam dia macam ni tau. Masa exam cara tulis dia dalam macam ni. 6 P yang nombor satu lagi tu kat bawah. 4 macam tu. This is how you write. Tapi of course dekat kalkulator tak dapat lah. Dia tunjuk macam ni kan. Dekat kalkulator dia buat semua sama besar kan. Dekat kalkulator tulis macam ni. 6 P 4 sama besar semua. Tapi in real life dalam kerja matematiknya dia mesti macam ni. P tu besar macam biasa. 6 tu kecil dekat atas, 4 tu kecil dekat bawah, macam tu. Okay, dan sentiasa nombor yang besar duduk di atas. Dia tak boleh 4P6 tak pernah jadi lagi. Kalau buat 4P6 dia akan cakap max error. Okay, dia mesti nombor yang besar duduk di atas, nombor yang kecil kat bawah. Ataupun, okay, tadi saya cakap tadi apa? Nombor besar dekat atas, nombor kecil kat bawah. Ataupun kedua-duanya sama besar. Macam mana dua-dua sama besar tu? Macam kalau dua-duanya tulis macam tadilah cikgu buat awak tadi 6P6. Ni boleh. Kalau awak buat 4P6, kalau cikgu tak tekan kalkulator lah sebab dah nampak sangat dah. Mana boleh atas kecil bawah besar kan. So kalau tekan kalkulator juga dia akan tulis max error. So these are the kita kata precaution step yang awak kena ambil kira. Okay. Now cikgu nak buat soalan B ni. Soalan B ni yang nampak lebih menarik. Cuba awak tengok soalan B. Kita baca sama-sama. Okay, apa dia tulis kat sini? Dia tulis soalan B masih lagi Luqman, masih lagi nak buat 4 digit password. Cuma dia kata the different passwords that are odd. Dia cuma nak buat nombor tu make sure dia menjadi odd. Kita pernah buat tau guys soalan odd ni. Odd. Dan juga nombor tu mestilah nombor yang more than 4,000, greater than 4,000. Ingat tak kita pernah buat soalan ni? Cikgu pernah bincang awak soalan ni. Ingat lagi tak? Korang tidur ke semayang ni? Ingat Cikgu bagi contoh. Katalah cikgu punya password untuk key in markah dekat exam. Awak punya markah exam tu, cara cikgu nak key in markah, cikgu kena masukkan password. Okay, katalah password cikgu adalah 1511. Okay, maksudnya sekarang ni cikgu punya password ni boleh repeat lah. Password cikgu boleh repeat. Nombor 1 ni cikgu repeat banyak kali. 1511. Okay, 1511 ni adakah dia odd ataupun even? Odd. Okay, macam nak tahu dia odd? Sebab nombor belakang dia nombor 1. Very good. Sebab kita cuma tengok nombor belakang. Tengok nombor belakang je, nampak nombor odd tu je, automatically semua akan jadi odd. Even orang yang berumur 47, walaupun depan ni nombor even, tapi bila belakang tu odd sahaja, terus consider nombor 47 ni terus jadi odd. Faham tak? Dia macam muka macam Cina, tapi dia sebut je kalimah syahadah, dia consider Islam. Tak payah cakap apa dah, kan? Sama macam ni. Depan macam even, tapi belakang tu odd sahaja, terus jadi nombor tu odd. Now, berbalik kepada cikgu punya password yang online tadi ni, yang markah online, ini odd kan? Okay, cikgu nak tanya awak, adakah password ni password yang more than 4,000? Kita dah pernah bincang ni. Adakah dia more than 4,000? Tak. Okey, macam mana awak nampak dia bukan? Sebab 1 kat depan. 1 dekat depan pula. Jadi soalan ni ada 2 tempat kita nak kena perhati. 1 nombor di belakang, 1 nombor di depan. Okey. Nombor kat depan tu selagi dia tak more than 4,000, dia bukan 4,000 kat atas lah. Kalau cikgu letak 2511 pun masih lagi belum more than 4,000. Betul tak? Dia mesti macam mana guys? Nak more than 4,000, dia mesti apa? Nombor dekat depan tu mesti lebih besar dari 4. Dia mesti bermula daripada 4. 4 tu dah kira more than 4,000 dah. Dia mesti 4
ataupun nombor 5 ataupun nombor 7. Okay, kita cuba sama-sama guys soalan ni. Nampak macam soalan ni gunakan IQ yang tinggi ni. Sebab cikgu bincang dengan 5F ambil masa more than 4 minutes just to get a correct answer. Sebab ramai yang tertipu dengan soalan ni. Okay, cuba tengok soalan ni. Sekarang ni cikgu dah cakap dah. Soalan senang ke soalan susah ke, apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat dash kan? Okay, kita buat dash Okay, berapa dash nak buat? 4. Okay, sebab dia kata 4 digit password. So let's write this as 1, 2, 3, 4. Okay, soalan ni ada syarat ke tak? Soalan ini ada? Ada syarat. Syarat dia mesti tadi Hakim cakap, mesti tengok dekat nombor belakang. Dalam masa yang sama, mesti juga tengok nombor dekat depan. Nombor yang di belakang, mestilah nombor-nombor yang odd. Betul tak tadi Hakim cakap? Kalau belakang tu letak odd sahaja, considered semua jadi odd. Dan dalam masa yang sama, nombor di depan mesti nombor yang 4 dan ke atas. Apa nombor-nombor 4 dan ke atas? Nombor 4, nombor 5, nombor 7. So, mata kita nak kena jaga 2 tempat sekarang ni. Belakang nak mesti odd, belakang nak mesti 1, 3, 5, 7. Depan pula nak kena 4, 5, 7. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tulis ni? Apakah nombor nak tulis dekat depan ni? 3. 3 sebab apa kita tulis 3? Sebab ada 3 nombor. Sebab 3 nombor. Very good. Ni cara berfikir yang bagus masa exam. Yang dekat belakang ni tulis berapa? 4 sebab ada 4 nombor. Okey, tadi kan cikgu cakap cikgu bincang dengan 5F lama kan soalan ni kan. Kita buat macam senang pula kan. Kita dah buat sini 3, sini 4, nanti dekat tempat kosong ni nombor apa nak letak? 6. Come on guys, you can do it. Nak letak apa kat sini? 4. Ya? Dan cikgu tadi macam ada orang cakap macam betul tadi. 2. Berapa kat sini? 4. 4. Okey. Siapa yang cakap 4 tu? Sarah. Okey, Sarah. Boleh tak explain kenapa Sarah cakap 4, Sarah? Sebab sebab kan ada kat 3 tu kan ada 4, 5, 7. Okey. So Sarah ikut in order. Jadi Sarah teka je. Cikgu tak faham punya explanation sebenarnya. Sebab selalunya Saya teka cikgu. Sebab selalunya kan bila okey, sebab selalunya kan bila kita dah pilih nombor dekat sini, dah pilih nombor kat sini, nombor akan berkurang kan, betul tak? Mula-mula ada 6 nombor. Kan? Bila kita dah decide nombor letak kat sini, let's say kita dah pilih nombor 4 dekat depan, nombor 5 dekat belakang, you tinggal berapa nombor lagi tak susun? Faham tak cerita dia? 4. Macam tu. Katalah 4 dah susun, 5 dah susun. 4 dah susun kat depan, 5 dah susun kat belakang. So ada lagi 4 nombor yang belum disusun. So kita betul dia 4 sebab ada 4 nombor lagi. Faham tak? Bukan 2. Kalau 2 tak boleh. 2 maksudnya awak dah susun 4 nombor. Padahal kita baru tengok 2 tempat duduk. Okay? So kita tulis 4 dekat sini because there are another 4 digits yang belum disusun. Faham kan? So lepas 4 ni sini jadi apa? 3. Jadi kelas 5G solve tak sampai 10 minit, betul tak? Saya rasa dalam 2 minit kot. Okay, tapi awak tahu tak workings ni salah. Workings ini salah. Dia bukan salah dekat 4, 3 dekat tengah-tengah ni tau. Dia salah dekat awal-awal lagi. Nombor 3 di depan ni dah salah. Nombor 4 di belakang ni pun dah salah. Dia salah kat situ. Tak boleh letak 3 dekat depan. Tak boleh letak 4 dekat belakang. Balikkan tak boleh ke? Itu yang membuatkan cikgu bincang dengan 5F memang lama. Dan ada yang marah pula apa ni cikgu, saya cakap betul lah belakang all, marah pula Padahal aku yang ajar kan aku pula kena marah. Kalau terbalikkan tak boleh Kalau terbalikkan, kalau kata odd letak depan, 4, 5, 7 letak belakang, itu ubah soalan. Sebab dia kata odd number mestilah duduk di belakang, betul tak? Untuk menghasilkan nombor yang odd, dia mesti nombor yang belakang tu odd. Cuma tak boleh letak 3, tak boleh letak 4. Siapa nampak kenapa tak boleh buat macam ni? Dia ada sebab yang paling munasabah. Cuma kita tak perasan. Ada sebab kenapa 3 dengan 4 ni tak boleh buat. Siapa nampak? 3 kecil, 4 besar. Yang besar kecil ni kalau macam ni tau.
Yang kalau yang cikgu cakap P ni tadi, kalau 3P4 ni tak boleh, yang tu betul. Ni tak boleh, ni tak munasabah. Tapi sekarang ni kita bukan guna kalkulator, betul tak? Kita guna kaedah manual. So kaedah kecil besar tu tak terpakai di sini. Faham ya, Hakim? Sebab dia minta greater than 4,000. Okey. Greater than 4,000 maksudnya nombor kat depan tu mesti nombor apa? 4, 5, tu 7. Itu maksud dia. So nombor-nombor yang kita list ni dah betul dah. 4, 5, 7 di depan, cikgu setuju. Cikgu tak kata dia salah. 1, 3, 5, 7 ni pun betul sebab ni dia odd number. Cuma bila letak 3 dengan 4 jadi salah. Okey, macam ni. Cikgu tak nak awak confuse nanti awak menangis ni Okay, tengok ni guys. The reason is that kalau awak tengok betul-betul, tengok ada berlaku huruf yang sama disusun. Awak tengok dekat depan ada 5, dekat belakang ada 5. Ni apa cerita, betul tak? Mana boleh letakkan nombor yang sama di depan di belakang masa yang sama? Awak bayangkan, susun amal dekat depan, susun amal dekat belakang. Amal tu seorang. Kan? Amal tu ada seorang je. Mana boleh kita susun amal? Cikgu nak awak duduk dekat seat yang paling depan dengan seat paling belakang. Pening lah budak tu. Kan? Awak boleh imagine tak? Cikgu nak ambil gambar paradigma, cikgu nak tengok amal ada dekat paling kiri dengan amal ada dekat paling kanan dalam satu masa yang sama, dalam snap gambar yang sama. So itu dah melawan takdir tu, kan? Okey? Dan juga awak notice tak? Nombor 7 pun sama, kan? Nombor 7 pun sama. Dia ada dekat depan dan dia ada di belakang. So ini mustahil, guys. Kes ni mustahil. Dia tak boleh ada di depan dan di belakang. Sebab dia kata without repetition. Faham tak maksud cikgu? Siapa yang faham kan? Cikgu tak minta jawapan sekarang. Cikgu minta awak nampak tak yang kita sekarang kantoi sebab kita tulis ada 2 kali nombor yang sama kat sini. 5 kantoi dah, and then 7 kantoi tu. Tak boleh tulis nombor yang sama. So sekarang apa kita nak buat? Kita angkat tangan. Kita kata apa? 4 tu jadi. Kita kata cikgu soalan salah. Okey, tengok ni guys. Awak kena tunjukkan pada pemeriksa exam. Okay. By the way, ni soalan cikgu soalan Johor. Johor Batu Pahat tu Johor Batu Tinggi. Cikgu tak sure. Tapi dia soalan negeri Johor tahun lepas. Okay, awak tengok guys. Kita terpaksa, ni terpaksa bukan nak sangat. Kita terpaksa mengambil kira beberapa kes. Awak kena imagine. Tengok apa cikgu buat. Kena imagine kes yang pertama. Okay. Kita imagine dekat nombor yang paling depan tadi tu. Kalau you dah tulis 4, kita imagine what if kalau memang nombor 5 yang duduk dekat depan tu, supaya kita tak tertulis lagi 5 dekat belakang. Awak dah siap-siap dah siap-siap set lah cikgu. Saya nak buat kes pertama. Okey, saya ambil memang nombor 5 duduk dekat depan. Bila 5 dah tulis siap-siap kat depan, jadi baru awak rasa selamat. Belakang ni akan jadi 1, 3 dan juga 7. Nampak tak? Kita nak mengelakkan belakang tu terrepeat nombor yang sama. Awak set siap-siap. Aku set siap-siap. Aku bayangkan terus lah. Memang 5 je lah terus duduk depan. Okay, so bila 5 awak tulis duduk depan, sekarang cikgu akan tulis nombor 1. Faham tak kenapa nombor 1? Kenapa kita tulis nombor 1? Nombor je. Sebab 5 tu ada satu nombor saja. Itu je lah nombor. 5 tu memang ada 1 je. That is the only one. Macam kalau amal tu memang ada seorang. Tu dia lah 1. Okey. Dekat belakang ni nak tulis apa? Tulislah 3 sebab there are 3 numbers kat belakang ni. So sekarang awak nampak tak? Kita dah pilih nombor 5 dekat depan. Nombor dah berkurang tau. Nombor dah jadi 5 sekarang. Dan katalah awak pilih nombor belakang ni nombor 7. Kan? So sekarang awak dah pilih 2 nombor untuk disusun. Ada berapa nombor lagi tak disusun? Kalau tengok dekat soalan tadi 4 kan? Sebab tadi katalah awak dah pilih nombor 5 dekat depan dan awak dah pilih nombor 7 kat belakang. Okay, so let's say 7 pun dah dipilih. So you have another 4 number yang tidak disusun lagi. Okay, so sekarang bila ada tahu dah ada lagi 4 nombor tak disusun lagi, so awak susun lah sekarang. Okey, susun. So cikgu akan tulis kat sini 4. Seterusnya 3. Ini kita kata kes yang pertama. Maksudnya apa kes pertama ni? Awak imagine terus 5 terus duduk depan. Tak nak fikir-fikir lah. Aku cakap okay 5 kau duduk dulu. Nanti aku pening. Okey. So sekarang ada kes kedua tak? Ada kes kedua. Kes kedua kita kena membayangkan apa pula kali ni?
7. 7 pula duduk kat depan terus. Nampak tak? Ini soalan trial SPM ya guys. Penggubah soalan tu push sampai ke tahap ni. Pelajar mesti terus berfikir. Okay. So sekarang katalah kita terus letak 7 dekat depan. Siapa je boleh duduk belakang? 1, 3. 1, 5. 3, 5. Very good. Very good. Okay, sebab tu cikgu cakap soalan ni dia tak ada formula yang spesifik. You have to have an IQ. You've got to have an IQ. Kena ada IQ. Okay, now back to this. Macam mana ni? Nombor depan nak tulis apa? 1. 1 lah kan? Sebab 7 ada 1. 1, 3, 5 ni? 3. 3. Dia sebenarnya sama macam pattern dekat atas kan? Sama pattern macam kat atas tu. So by the way, jangan lupa sebenarnya nombor-nombor tadi ni kita kena kali tau. Ini kalau kali, dapat jawapan dia tak silap cikgu 36. Okay, maka yang ni pun kalau kita kali sepatutnya dapat 36 jugalah. Sebab nombor-nombor dia lah nombor-nombor yang sama untuk dikali. So cikgu dapat sini pun 36. Okay, ada tak kes ketiga guys? Ada. Ada? Kes ketiga? Okay, kes ketiga macam mana? 4. Kes ketiga nombor 4. Okay, so kes ketiga ni kes yang kira kata selamat sikit lah. Tak dia nak pening-pening sangat. So kalau nombor 4 pula duduk dekat depan, siapa nombor kat belakang nak tulis? 1, 3, 5, 7. Very good. Siapa yang jawab 1, 3, 5, 7 tu? Saya Hakim. Bagus Hakim. Awak ada IQ sebenarnya. Awak duduk rumah awak ada IQ Hakim. Bagus Betul cikgu. Kau tengok belajar kat rumah je jangan pergi sekolah. Okay. Now nombor depan ni nak tulis apa kat sini? 1. Very good. Nombor di belakang ni berapa Hakim? 4. Very good. Hakim, tolong cikgu Hakim. Yang kosong ni apa? Kosong. Ni yang tengah-tengah ni yang belum tulis lagi ni. Apa lagi nombor nak letakkan ni? Entah cikgu. Oi. Menyesal aku puji. Ingat tak cerita tadi? Ya, 4 dengan 3. 4 dengan 3. Sebab kita dah pilih satu nombor di depan duduk, satu nombor di belakang dah duduk. Samalah. Kan dah pilih nombor, 2 nombor dah duduk, tinggal lagi 4 nombor. Okey? Dan di nombor ni mestilah dikalikan juga. Cuma yang ni kalau kali tak salah cikgu dapat 48 kot. Betul. Okey. So sekarang kita ada 3 jawapan guys. Ada kes pertama jawapan dia 36. Ada kes kedua jawapan dia 36 juga. Kes ketiga jawapan dia 48. Yang mana kita nak ambil? Kes 3. Kita ambil semua cikgu. Kita ambil semua. Okay. Macam mana nak ambil semua dalam exam? Kita tambah semua cikgu. Kita tambah. Very good. Kita kena tambah guys. Okay. Dalam maths dia kata macam ni tau. Case 1 or case yang kedua or case ketiga. Dalam matematik, mathematicians dia convert perkataan or sebagai simbol tambah. Sebab tu kita kena tambah. Tapi kalau Hakim cakap lagi senang kan, kita nak semua. So kita tambahlah semua. Okay, so bila tambah semua, you are going to get 72 plus 48 which is equivalent to 120. Ni jawapan dia, 120. Jadi make sense lah kenapa hari tu cikgu buat dengan kelas 5F, ambil masa sampai 10 minit. Nak bagi tahu ada kes pertama, ada kes kedua, ada kes ketiga. Itu cikgu lama dekat 5F sebab apa tahu? Sebab diorang tanya cikgu, kenapa tak buat simbol kali? Kenapa tambah? Kan selama ni kan kita buat jalan kerja kan semua kali kan. Kenapa jawapan last ni kena tambah? Kenapa kena tambah guys? Cikgu explain tadi. Kenapa kita tambah? Kenapa tak kali? Kenapa tak 36 ni kali dengan jawapan 36 ni, kali lagi dengan 48? Sebab kita dah kali dah. Sebab tadi dah kali kan. Kali ni kalau kali lagi banyak pula cerita kan Dah melampau pula. Sebenarnya explanation dia bukan macam tu guys. Okay, explanation dia adalah macam cikgu cakap tadi, kita ada 3 kes yang berbeza, betul tak? Ataupun ada orang cakap, cikgu ni kalau kita buat kali ni jawapan kita jadi berjuta-juta macam keuntungan Yahudi Dia bukan sebab keuntungan Yahudi. Dia sebab kita kata dia ada 3 kes. So bila kita sebut 3 kes macam ni tau, tengok cikgu sebut kita ada kes pertama or ataupun kes kedua. Atau ni penting. Or ni sangat penting. Or, okey, ataupun or kes ketiga. Jadi bila ahli matematik, profesor matematik kat universiti, diorang cakap kalau guna or dalam maths, kita convert dia jadi simbol tambah. Faham? Kalau kita kata n matematik kata apa?
Tolak. Kalau N, dia akan jadi kali. Ingat N adalah kali. Awak tahu tak benda ni? Ke awak baru tahu hari ni? Tahu lah ini. Baru Baru tahu hari tahu. ni Okey, kalau macam cikgu nak ajar awak satu sikit lah ilmu matematik Sepatutnya kita tahu benda ni masa kita form 4. Tapi sebab awak kata awak baru tahu, jadi cikgu ambil tanggungjawab untuk explain kat awak. Guys, tengok ni guys. Cikgu nak buat satu ayat. Okey, dengar Ayat ni a bit sensitif. Cikgu bukan nak menghina awak, tapi cikgu nak ajar awak. Katalah ayat cikgu yang pertama. I'm going to choose another one. Okay. Cikgu tulis kat sini. Hakim Nordin. Nordin double O ke? Ke satu O je? Satu. Okay. Hakim Nordin ialah seorang perempuan. Okay, cikgu bukan hina awak Cikgu nak jadikan contoh untuk matematik. Hakim Nordin ialah seorang perempuan. Awak perempuan ke lelaki ke? Tak tahu cikgu. Oh ya Allah. Okey. Atau Wafi ialah seorang lelaki. Cikgu punya statement ni betul ke salah? Salah cikgu. Salah kan? Sebenarnya kalau ada orang tu yang particular dia marah Cikgu ni LGBT ke support transgender ke kan cakap Hakim Nordin ni perempuan. Tapi kalau ahli matematik, diorang melihat statement ni adalah statement yang betul. Ini kita belajar masa bila tau guys? Ini belajar masa form 4 mathematical reasoning, penakulan mantik. Belajar tak tahun lepas form 4? Belajar. Tengok ni. Tengok apa jadi dalam matematik. Matematik cakap ayat ni lah ayat yang betul. And there's a reason kenapa dia cakap betul. Sebab awak tengok matematik kata ayat yang betul kita akan jadikan sebagai nombor 1. Macam Wafi ialah seorang lelaki. Memang betul Wafi memang lelaki lelaki sejati. So kalau Wafi ialah lelaki, kita kata Wafi lelaki ni tulis nombor 1. Hakim Nordin ialah seorang perempuan. Ahli matematik kata ini tak betul ni. Hakim betul kenapa dia semayang pakai songkok kan. So dia mestilah lelaki. So this statement is wrong. Wrong maksudnya dia jadikan kosong. Tapi disebabkan perkataan atau ni guys. Ingat tak cakap tadi? Mathematicians dekat universiti diorang kata atau ni adalah simbol tambah. Bila kosong tambah 1 dapat balik jawapan 1. Maka statement ni secara keseluruhan masih lagi betul. Ini SPM punya level tu guys. SPM tanya tau benda ni. Awak faham Faham. Okay, tapi kalau the moment cikgu ubah soalan, cikgu kata atau ni cikgu nak bagi student confuse, cikgu cakap katalah dia done lah, done. N, dalam English kita panggil N. Okay, kalau tulis done sahaja, dia dah tak cakap tambah dah guys. Bila done N, dia akan terus jadi multiply darab. Yes. So kosong kali 1, you tak dapat dah 1 ni guys. Dia akan jadi kosong. Dia akan jadi kosong. Ini disebabkan ada perkataan dan. Letak dan je statement ni terus jadi salah. Hanya disebabkan penghubung perkataan ni dan dengan atau. Nampak tak guys? Ini kena tahu Nampak. Awak kena tahu dalam matematik kalau guna perkataan dan saja dia akan jadi multiply. Jadi kita punya soalan tadi kan, kita bukan buat dan tau, kita kata case 1 atau case 2 atau case 3. So mathematicians kata, okey, kau cakap atau tadi kan? So dia lah tambah. Sebab tu kita tambah. Okey? Benda ni kita akan ulang lebih banyak lepas ni. Ada banyak lagi topik-topik selepas ni. Kita kena faham penggunaan O dengan N ni. Boleh guys? Lama lah maksudnya. Boleh. Macam mana soalan awak tadi? Bila kita gunakan dan untuk yang Okey, dan contohnya macam ni. Dan kalau cikgu cakap macam ni cikgu ada password tengok password cikgu Cikgu kena buat 2 password. Okey. Tangan cikgu kena tekan 2 password serentak. Password sebelah kiri kena tekan 4 digit password. Password sebelah kanan cikgu kena isi 3 password. So kat sini cikgu akan tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan dalam masa yang sama
tangan cikgu sebelah kanan pun kena tekan password juga kan. Ini akan jadi 3 kali 2 kali 1. Ini in between ni dia mesti kali. Sebab benda ni berlaku serentak. Password sebelah kiri tekan dan password sebelah kanan tekan. Dia bukan atau tau, dia bukan saya nak password sebelah kiri atau password sebelah kanan. Dia bukan macam tu. Dia kena tekan dua-dua serentak. Done. So bila done dia kena kali. Faham Faham. Maksudnya kalau mungkin awak nak tekan password kat laptop dengan password kat handphone serentak. Dua-dua password ni kena tekan dua-dua betul baru awak punya game ni boleh berjalan. Contohnya lah so dia kena N. Kalau N baru kali. Okey, bukan tolak Ada orang kata N tolak. N bukan tolak N adalah kali. Kalau atau tambah. So sebab tu cikgu cakap dengan awak, soalan B ni cikgu bincangkan tu dengan 5F. Memang lama. Okey, sebab explain on ni lah, tambah dengan kali ni Okey, now kita ada another 20 minutes. Cikgu nak bincang soalan seterusnya. Soalan ni pun menarik juga ni guys. Dia cerita pasal gambar. Kalau awak ingat lagi tak? Cikgu ajar awak mula-mula dulu pasal permutation, pasal gambar. Soalan ni pun gunakan pasal gambar juga. So now let's look at the soalan gambar. Apa ni dia cakap ni? The diagram shows a position of 6 pictures. Kedudukan bagi 6 gambar dekat rumah consisting of mother, father, 3 daughters and a son. Cikgu rasa anak lelaki ni mesti tak seronok dalam family ni sebab kakak dia macam lebih dominan Ada 3 daughters, dia seorang, the only son. So dia kata soalan A biasalah soalan A. Soalan A kata find the number of possible arrangement. Cikgu nak tanya, soalan A ni ada syarat tak? Tak ada So kalau tak ada syarat, susun ikut suka hati lah. Kalau susun ikut suka hati, tekan kalkulator terus lah. Kalau cikgu terus tekan 6 factorial. Sebab tak ada syarat. Betul tak? Kita kan dah biasa tu. Tak ada syarat je mesti 6 factorial. Dia mesti akan berakhir dengan 1. Dia mesti ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Shortcut dia adalah 6 factorial. Kalau nak guna button NPR, nak guna button NPR, awak boleh tulis 6 P 6. Sekarang kenapa cikgu tulis 6 P 6? Tahu tak kenapa 6 P 6? Sebab ada 6 ruang. Ada 6 gambar dan awak nak susun semua gambar tu. So 6 P 6. Dan awak akan dapati jawapan awak sama guys. You are going to get 24, 128, 720 kot. Is it? 720 Guna 6 factorial pun dapat 720. Guna kaedah manual pun dapat 720. Guna 6 P 6 pun dapat 720. So soalan A ni selalunya soalan yang senang lah. Sebab dia kata tanpa syarat. Yang mencabar sebenarnya adalah soalan apa? Yang mencabar sebenarnya adalah soalan B. Sebab tengok ni, dia dah mula nak susun. Orang Melayu kita ni orang Islam, kita kan menghormati ibu bapa. Kan? Ke awak tak suka ibu bapa awak? Suka kan? So dia kata kat sini, ibu bapa mesti disusun pada row yang di atas. Ni biasalah kat rumah orang kan. Mestilah mak bapak duduk kat atas takkan mak bapak duduk bawah. Anak lahirkan mak bapak. Mana boleh kan? So mak bapak di atas, anak-anak di bawah. Okay, dan dia kata 3 daughters yang kakak-kakak 3 orang ni nak duduk sama-sama sebelah-sebelah. Ini membuatkan anak lelaki dia ni terseksa. Okey, kakak ni nak ambil gambar, nak mesti bertiga-tiga. Tak nak terpisah. So awak nampak tak soalan ni ada banyak syarat? Banyak. Okey, so macam mana kita nak buat guys? Apa yang patut kita buat? Ada berapa syarat ni? Ada berapa syarat yang kita kena consider? Yang pertama tadi, parents tadi mesti sebelah-sebelah kan? Parents mesti ada dekat top row. 2 tempat atas ni dah untuk parents. Lepas tu kita nak kena imagine yang 3 daughters tu, diorang ni mesti duduk rapat-rapat. Maksudnya kalau cikgu nak bulatkan, cikgu akan bulatkan 3 daughters ni kat sini, ataupun kemungkinan 3 daughters ni kat sini. Nampak tak? Ni cerita dia. Okay, so cikgu akan gunakan different colour supaya awak tak confuse. This colour would be, nak bagi tahu dia daughters kan tadi kan. So let's say daughters ambil colour warna pink lah. Melampau ni Ini bukan matematik. Okay, katalah macam ni kan. Dia macam ni. Allah. Okay. Sekejap guys.
Okey. Nampak tak yang cikgu bulatkan warna pink ni? Ini adalah kedudukan dekat mana kakak-kakak tadi tu nak duduk bertiga-tiga. So, bila kita buat jalan kerja, guys, awak cikgu dah cakap soalan senang ke susah, let's start with dashes. Letak dashes dulu. Ni parents duduk kat atas, kemudian ada kakak-kakak tu. 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu cadangkan kita settlekan yang kakak-kakak tu dulu. Sebab nak susun 3 orang bersama-sama lebih mencabar daripada susun parents 2 orang kat atas ni. Betul tak? Okay? Parents ni dah confirm duduk atas, so tak perlu nak kecoh-kecoh. Yang kakak 3 orang ni, dia nak duduk sama-sama. Jadi sekarang ni cikgu akan pusingkan selalu macam ni, guys. Cikgu akan genapkan 3 terus macam ni. Ini apa maksud 3 macam ni? 3 anak perempuan tu nak duduk bersama-sama. Yes, very good. Lepas tu ada tak tempat lain yang kakak ni boleh duduk sama-sama? Boleh. Sebelah kanan ni kan? Dia boleh juga duduk di sini. Ni saya cakap, kaedah together ni senang. So, ada berapa bulatan kita buat ni? 2. Ada 2. So, you have to write 2 macam ni. Menunjukkan ada 2 possibilities. Ini jalan kerja pertama. Tapi perasan tak? Tak ada nombor je letakkan, betul tak? So, kita kena buat apa sebenarnya? Kena buat lagi sekali. Working sekali ni apa kita nak tulis? Kita nak letakkan nombor. Bukan. Kita nak letakkan nombor. You kena buat lagi sekali macam kat atas tadi. Tapi kali ni khas untuk letakkan nombor. Ingat tak tadi kita buat soalan, pagi tadi kita buat soalan together. Mula-mula jalan kerja bulat-bulat. Lepas tu jalan kerja untuk letakkan nombor. Okay. So sekarang untuk letakkan nombor, awak kena imagine dekat mana yang kakak 3 orang tu duduk. So katalah Hakim Nordin mungkin cakap, dia imagine kakak-kakak tu duduk dekat sini. So Amzah mungkin imagine kakak-kakak tu duduk kat sebelah kiri kan. Macam Amal kan ramai kakak kan. Amal dengan Amzah mungkin imagine kakak tu duduk sebelah kiri macam ni. Hakim Nordin mungkin dia imagine duduk kat sini sahaja. Okay, so cuba bagi tahu cikgu, apa nombor nak letak dalam bulatan ni? 3, 2, 1. Kan, sebab dia ada 3 daughters kan? 3 daughters. Jadi kalau 3 daughters, mestilah 3. Lepas tu kakak tu akan kurang lagi jadi 2. And last jadi 1. Betul kan? Jadi dalam masa yang sama, ingat tak parents dia yang akan duduk kat atas tu? Parents nak letak apa? 2, 1. Yes, very good. Parents of course ada 2. Siapa ada 3 parents tu kelakar. Okay? Parents ada 2. Lepas tu seorang dah duduk, tinggal lagi 1. Now, ini yang empty space ni siapa sebenarnya yang duduk ni? Lelaki. Anak dia lelaki yang terseksa tu Yang terseksa dengan kakak-kakak tadi tu. So, these numbers, barulah kita kata cikgu, barulah nampak jalan kerja permutation, barulah ada nombor. Sebab tu kita kena buat jalan kerja lagi 1, guys. Jalan kerja lagi 1 ni, supaya kita boleh letakkan nombor. Okay, so apa nak buatkan nombor-nombor ni? Kita kali. Okay, 2 kali 1 kali nombor kat bawah ni, guys. Dia teruskan kat bawah ni macam train. 2 kali 1 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau kali ni kita akan dapat 24 kot. Okay. 2 kali 1 macam ni jalan kerja di sini. 2 kali 1 kali 1 kat bawah kali 3 kali 2 kali 1. You akan dapat 24. Ya ke? Tak, 24 tu bila dah darab dengan 2 tu. Oh, ya. Baru 12 kan? Baru 12. Lepas tu jangan lupa kali dengan 2 yang di atas ni kan? Lepas tu kena kali pula dengan 2 di atas tadi. Dapatlah jawapan dia 24. So, apa pendapat awak tentang soalan ni? Mencabar tak? Yelah. Cikgu nampak dia sedikit kita kata orang buat soalan ni dia nak bagi kita panik tau. Kat mana dia nak bagi kita panik tu? Dia susun gambar ada 2 layer, guys. Nampak tak? Sebab kita kan biasa kalau buat tempat kosong tu kita buat dia flat je kan? Satu baris je kan? Kali ni soalan ni dia letak 2 layer. Jadi student yang confused dia kata, ni aku tak pernah belajar lah yang 2 layer ni. Kan? Sebab kita mana pernah buat dalam kelas, guys. Mana pernah kita buat jalan kerja yang ada sampai 2 layer ni, 2 baris kan? Selalunya semua satu baris je. So in exam, cikgu boleh katakan macam ni kalau kita tengok soalan ni masa exam, kita mungkin akan panik, guys. Sekarang kita tengok soalan macam santai kan, kelas online kan, boleh baring atas katil sambil belajar. Tapi kalau dalam exam kita mungkin akan nampak, apa pasal dia sampai 2 layer macam ni, aku tak pernah belajar. Ni semua Cikgu Zaid dia memang tak pernah bincang dengan aku. So awak akan confused. Padahal dia senang je, working je. Awak nak buat macam ni pun boleh, guys.
2 kali 1 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 dapat 24. Siap? Siap. Okay, cikgu nampak soalan ni, orang buat soalan ni genius dia tahu macam mana nak bagi kita confuse. Okay, cikgu nak tanya awak, attendance dah buat ke belum? Belum. Belum Nanti boleh tak tolong update dekat group? Boleh. Okey. Minggu depan cikgu akan masuk subtopik baru. Nama dia apa? Nama dia adalah combination. Okey, ini nama dia apa ni? Nama topik ni adalah permutation kan? Sorry. Permutation. Kita masuk dia punya next subtopik. Nama dia adalah combination. Cikgu tulis kat sini. Combination. Combination dalam bahasa Melayu adalah gabungan. Okey, gabungan ni nanti kita akan belajar. Ingat tak cikgu cakap tadi dekat dalam calculator ada satu button nama dia NCR tu, ingat tak? Ingat. Kita akan gunakan button tu. Combination ni dia akan gunakan button NCR. Boleh Boleh. Alright. So cikgu jumpa awak minggu depan. Thank you very much guys on your cooperation. Minggu depan cikgu rasa kita punya minggu terakhir untuk kelas online. Cikgu rasa lepas raya kita naik sekolah tau, kemungkinan besar. Okay, so doakan Malaysia semakin pulih. InsyaAllah cikgu jumpa awak lepas minggu depan. Kita akan terus naik sekolah terus insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Attendance jangan lupa attendance. Waalaikumsalam. Attendance jangan lupa update kat group. Nanti cikgu share video nanti. Okay, bye-bye.